Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dalam program kita Kuliah Duha Express. Kuliah Duha Express. Maksud apa Kuliah Duha Express ni? Maksud dia sekejap aja. Kita tak ambil masa yang lama, masa sekejap, setengah jam saja insya-Allah. Yang mana Kuliah Duha pada pagi ini lokasi dia di mana saudara? Di Rimbunan Islamic Media Sedang Berhad. Yang tempat pengeluaran buku saya tuan-tuan, tajuk dia Kesempurnaan Wudu dan Solat. Dan hari ini insya-Allah dalam Kuliah Duha Express ini saya akan membincangkan beberapa maklumat ataupun perkara-perkara yang kita boleh ambil manfaat daripada buku ini, tentang kesempurnaan wudu dan salat. Jadi kita akan bincang tentang apa saudara? Tentang wudu. Kita nampak simple aja wudu. Kita selalu ambil wudu kan, sama ada untuk solat ke ataupun sesaja ambil wudu sebagai tanda kebersihan, kesucian. Tetapi kadang-kala kalau kita tak perasan betul-betul wudu kita tak sempurna. Kalau wudu tak sempurna, solat pun tak sempurna. Sebab itu dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sebut tentang solat, Nabi juga sebut tentang fa ahsanal wudu, dia ambil wudu dengan sempurna, barulah menunaikan salat, maka salat itu jadi sempurna. Tetapi kalau tunaikan salat dalam keadaan wudu itu tak sempurna, maka salatnya tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara persoalan yang kita nak sentuh dalam Kuliah Duha Express kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan, bagi sesiapa yang ada soalan, nak bertanya, boleh pada ruang komen yang ada tu anda boleh type soalan, anda boleh bagi tahu, dan anda juga boleh share tuan-tuan. Share banyak-banyak kuliah kita pada pagi ini. Kita menyebarluaskan kebaikan, kerana bila mana kita berada dalam majlis ilmu, program-program keilmuan, seolah-olahnya kita berada dalam raudhatan min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga. Jadi sahabat-sahabat share sebanyak mana mungkin kita boleh share, kita share. Sebab kita nak supaya kita menyampaikan kebaikan. Lagi banyak kebaikan kita sampaikan, insya-Allah moga-moga lagi banyak pahala kita peroleh. Kita nak pahala lain tak banyaklah kita ni. Jadi ini kot kita boleh dapat pahala share pun pahala juga. Jadi tuan-tuan, jadi macam saya sebut tadi, kalau siapa yang ada soalan boleh type pada ruang komen. Tulis kat situ soalan-soalan nak tanya ke apa ke. Nanti insya-Allah saya akan cuba respon. Soalan anda akan sampai kepada saya. Saya akan tengok sampai kepada saya. Dan saya akan tengoklah apakah persoalan yang anda kemukakan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat membincangkan sesuatu yang bermanfaat pada pagi ini, insyaAllah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik kepada wudu. Tuan-tuan, satu benda yang disebut dalam buku ni lah, asal usul kata wudu itu pun sendiri kadang-kadang orang tak tahu wudu tu apa. Orang kata wudu tu wudu lah kan. Sebenarnya wudu ni dia berasal dari perkataan wada'ah. Wada'ah. Apa maksud wada'ah? Suci, bersinar-sinar, berseri-seri. Itu maksud dia. Jadi sebenarnya selain daripada wudu ni suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang melazimkan diri dengan ambil wudu, insya-Allah muka dia akan bersinar, muka dia akan berseri. Sebab
Memang wudu itu asal perkataan wada'ah yang bermaksud berseri, bersinar. So ada makna yang tersendiri. Sebab itu sebenarnya wudu ni juga sebenarnya dia merupakan awet muda. Awet muda tuan. Jadi kita memperanyakan wudu, insya-Allah. Banyak wudu ni macam mana? Batal wudu kita ambil. Bukan sekadar untuk solat saja, tapi untuk kesucian, kebersihan. Kita rasa diri kita suci, bersih, alhamdulillah, bila mana kita berada dalam keadaan wudu. Dan tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya kita pernah tak dengar perkataan wadu? Tak pernah ya? Kalau kita tengok dalam teks-teks hadis Nabi SAW, ada perkataan wadu. Kadang-kadang ada perkataan wudu. Jadi apa beza dia wadu dan juga wudu? Wadu ni tuan-tuan, dia merujuk kepada air yang digunakan untuk berwudu. Dia panggil wadu. Jadi wudu dan wudu itu adalah amalan perbuatan kita berwudu. Itu beza dia. Macam orang duk panggil bulan puasa, bulan Ramadan, sahur kah suhur? Sahur kah suhur? Sesamalah konsep dia dengan wudu dan juga wudu. Baik, saya nak tengok sikit isi kandungan yang terdapat dalam kitab ini yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Perkara-perkara yang kalau kita sebut tentang wudu ni, di sini diceritakan dulu tentang apakah rukun-rukun dia apa semua, supaya kita dapat pastikan. Sebab ada orang kadang-kala, ada orang pernah tanya saya, dia kata, "Ustaz, bagaimana kalau terlupa nak berkumur ketika mana berwudu?" Yang ni kita kena boleh bezakan. Kumur ketika wudu itu sunat. Kalau kita terlupa nak kumur ataupun terlupa nak masukkan air dalam hidung, maka itu tidak menjejaskan wudu. Namun begitu, kalau kita nak bagi cantik, kalau kita nak bagi sempurna wudu kita, maka hendaklah kita memastikan supaya yang sunat-sunat semua kita laksanakan juga, kita tunaikan juga. Jadi kesempurnaan wudu ni ada kat sini. Cuma apa yang saya nak sebut adalah tentang beberapa persoalan. Kadang-kadang timbul beberapa soalan. Saya tengok dalam kitab ni ada cerita-cerita persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wudu ni. Selain daripada bab rukun, bab sunat-sunat wudu, itu semua dibincangkan dengan lebih terperinci, supaya apa? Supaya kita tahu yang mana satu rukun, yang mana satu sunat. Cumanya kesempurnaan wudu itu yang melebihkan basuhan wudu itu sebenarnya satu benda sunat. Kalau boleh kita basuh, kalau kat siku ni kita lebihkan sikit. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Hadis sahih Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, sesungguhnya umatku diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya kerana kesan wudu. Subhanallah. Tuan-tuan, orang yang ambil wudu ni di hari kiamat esok tu dia bersinar, bercahaya. Itu. Dan tuan-tuan, oleh itu, sesiapa dalam kalangan kamu yang mampu untuk meluaskan kesan cahaya wudunya, maka lakukanlah. Jadi kalau kita ambil wudu, kita lebihkan sikit supaya apa? Tempat-tempat anggota wudu itu bercahaya. Lebihan-lebihan itu juga bercahaya. Bayangkan tuan-tuan, ini satu kelebihan yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang kadang-kadang saudara kita tak perasan. Jadi saya nak ambil benda-benda yang kita tak perasan ya. Selain daripada perkara-perkara lain yang kita perasan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya nak pergi kepada permasalahan yang berkaitan dengan wudu. Sikit daripada kitab ni jugalah. Jadi apa masalah-masalah? Kita jangan take for granted sebenarnya. Jangan ambil mudah. Macam saya sebut tadi bahawa miftahus salah at-tuhur, kunci kepada solat itu sendiri adalah kebersihan, kesucian. Wudu itu kunci. Tak ada kunci, tak boleh buka pintu. Maknanya solat itu tidak sah kalau tak kena dengan kesempurnaan wudu. Jadi yang pertama sekali, wudu itu kita kena buat dengan terbaik, insya-Allah. Cuma ada masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan wudu. Apa dia? Batalkah wudu kerana muntah? Muntah batal wudu lah. Tuan-tuan,
Biasanya kita tahu muntah ni batal puasa. Tu betul, batal puasa. Itu pun kalau muntah dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak batal puasa. Tapi bagaimana dengan wudu? Dengan wudu dia tidak batal. Saudara, ada orang tanya saya kadang-kadang sebelum ini. Dia kata, "Ustaz, saya ni ambil wudu sempurna dah, tiba-tiba terpijak najis. So macam mana wudu saya?" Tuan-tuan, terpijak najis itu tak membatalkan wudu. Walaupun najis itu tak bolehlah nak kena basuh, tapi dia tidak membatalkan wudu. Cuma kalau kita solatlah kena bernajis, solat kita tidak sah. Tapi wudu tak batal. Jadi macam mana kita nak buat? Kita cucikan dulu kaki yang kena najis itu. Kita dah ada wudu, kaki kena najis, terpijak najis, kita cuci saja. Kemudian kita solat. Maka kita solat dalam keadaan yang sah. Sebab apa? Sebab najis tadi sebenarnya dia tidak membatalkan wudu. Itu satu perkara yang perlu kita jelaskan. Sebab kadang-kadang walaupun nampak benda ni simple, tetapi masih lagi menjadi kita kata kekeliruan. Baik, ni ada satu soalan nak masuk ni kepada saya ni. Dah sampai pada saya, tuan-tuan komen dalam Facebook, dah sampai pada saya soalan. Bagaimana cara yang betul ketika menyapu air wuduk di anggota bahagian kepala? Macam mana cara yang betul? Baik, dia menjadi khilaf di kalangan ulama. Dari sudut kadar, yang pertama kadar dia bagaimana? Ayat Quran kata wamsahu biru'usikum, dan sapulah sebahagian. Itu ba tu maksud apa? Biru'usikum, dengan kepala kamu. Ba tu maksud litab'id. Litab'id ni mana sebahagiannya lah. Jadi dalam mazhab Syafi'i menyatakan sebahagian. Sebahagian ni maknanya kepala kita, mana-mana bahagian kepala ataupun rambut yang di bahagian kepala. Ni contoh. Rambut kita tentang rambut. Rambut di bahagian kepala, maka kita sapu rambut ini macam ni saja. Ambil sapu je, macam ni je. Atau atas ni, atau kat sini, memadai, boleh. Tapi rambut di kawasan kepala lah. Sebab hukum dia sapu kepala, bukan sapu rambut. Jangan confuse. Para ulama sebut sapu rambut itu rambut yang ada bahagian kepala, sebab dia consider kepala. Sebab takkan nak kena cukur rambut kan? Tak boleh cukur lah. So rambut yang ada bahagian kepala tu dia kira kepala. Tetapi sebenarnya dia sapu apa? Sapu kepala, bukan rambut. Sebab kalau sebut sapu rambut, orang yang rambut panjang kan, dia pergi dekat kolah masjid tu, dia ambil kat ujung rambut, dia celup kelang-kelang celup kan. Sah tak sah wudu? Tak sah. Tidak sah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tu sapu rambut, bukan sapu kepala. So sapu kepala dekat sini. Mana-mana bahagian kepala, itu mazhab Syafi'i. Tapi yang sempurna, soalan tadi tanya yang sempurna macam mana? Yang sempurnanya, tuan-tuan, kita basahkan tangan kita. Macam ni cara dia. Kita letak dekat sini, ni, kita tarik ke belakang. Tarik ke belakang, kan? Dan kemudian kita patahkan balik dia. Begitu. Itu cara paling sempurna. Jadi, memang cara yang sah, sekadar mana-mana tempat kita ambil, kita sapu je. Kita sapu. Cukup sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau tanya dia nak lagi cantik, lagi sempurna wuduk ni, kita sapu semua sekali. Sapu bukan basuh. Kalau basuh tu dia ambil air paip tu dah, itu taklah suruh macam tu. Sapu je. Kita basahkan tangan kita, kita sapukan daripada mula ni, kita tarik sampai ke belakang, kemudian kita tarik balik tangan kita ni, jari jemari kita ni ke depan. Itu maksud dia sapu keseluruhan kepala itu dikira adalah sunat. Jadi kalau perkara sunat itu kita boleh lakukan. Okey, saya pakai kopiah balik. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi itu, terima kasihlah persoalan yang sahabat kita tanya tu. Ni ada lagi soalan ni, adakah menyapu wuduk di seluruh kepala itu maksudnya kena sampai ke tengkok belakang? Nak sapu seluruh ni saya sebut tadi sampai ke tengkok tak perlu. Tak perlu. Kecuali kau nak lebihkan, tak apalah, kita sebut di atas alasan nak bersinar-sinar kan, bercahaya di hari kiamat gelap kan. Tak ada masalah. Tetapi adakah syarat sampai nak sapu sampai ke belakang? Tidak. Tidak, dia tak sampai tahap macam tu. Dia sampai kepada di kepala sahaja. Apakah batal solat sekiranya masih terdapat tumpukan darah di tangan?
Tumpukan darah ni cerita batas solat kan batas wuduk ni. Okey. Tumpukan darah di tangan yang sudah kering. Contohnya, dia luka, kemudian ada darah kering. Dia ambil wuduk. Dia tak perasan, tuan-tuan. Dia tak perasan. Selepas dia ambil wuduk, dia pun solat. Selesai solat dia tengok, darah ni tak hilang, masih ada. Darah dia memang dia tahu dia tangan dia berdarah, dia dah balut-balut apa semua, dia dah cuci-cuci apa semua. Cumanya tak hilang ketika dia ambil wuduk tadi. Maka jawapannya tidak sah. Sebab apa? Sebab darah itu dia kalis air atau dia jadi penebat. Dia menghalang air kena kulit. Dia menghalang air kena kulit. Itu problem dia. Maka bila halang air kena kulit, maka dia tidak sah lah. Sebab macam mana kita kena cuci dulu lah, kena buang dulu. Kecuali orang sakit itu ada cerita lain. Cerita balutan itu cerita sekejap lagi kita cerita. Cuma saya nak cerita kalau kesan-kesan darah yang ada dekat tangan, atau contohnya kalau wanita ni yang siang ikan, ada sisik-sisik ikan yang letak kat tangan, ataupun tukang cat, dicat sajalah, nak decoration rumah, nak cat-cat bagi elok sikit kan, dia pun cat, dia tak perasan rupanya tu dia di belakang ni belakang ni dia tak perasan, tu dia satu tompok cat. Dia ambil wuduk macam biasa, lepas pada tu, lepas solat baru perasan lah tadi masa ambil wuduk memang ada cat dekat sini. Yang cat itu menyebabkan kalis air, maka dia menjadi seolah macam penebat, mana dia tak kena air kepada kulit kita, maka tidak sah wuduk. Nampak tak tuan-tuan? Nampak simple. Tapi kalau kita tak jaga wuduk kita, solat kita juga tidak sah. Maka dengan sebab itu pastikan wuduk kita dapat tunaikan dengan baik berdasarkan kepada hukum syarak. Baik tuan-tuan, ni ada lagi soalan, kita jawab soalan dulu lah. Nanti untuk kalau nak baca lagi, nanti kita akan tengok buku kita ni. Baik, ada soalan lagi, kata bagaimana jika rambut dikenakan minyak rambut? Adakah perlu menyapu keseluruhan kepala atau menyapu ubun-ubun saja? Ubun-ubun yang mana ya? Ubun-ubun pun tak silap saya, ini ubun-ubun kan. Ubun-ubun masuk kepala lagi? Dia tak masuk lagi. Tak boleh. Not consider as kepala, tak boleh. Kepala ni kat mana? Tempat tumbuh rambut. Ni tempat tumbuh rambut. Itu di bau kepala. Tu orang botak je nak. Orang botak dia ada tempat tumbuh rambut, cuma tak tumbuh rambut. Tu. Jadi tempat dia lagi senang lah, dia tak ada rambut, sapu terus kepala dia, lihat botak licin elok kan. Jadi ubun-ubun dia masih lagi tak sampai tak kepala, tempat tak tumbuh rambut biasanya lah, wallahu alam lah, saya pun tak tahu, tapi saya rasa macam tu. Jadi apa pun tak kisahlah, maknanya kawasan yang kepala ni. Dan apakah perlu menyapukan seluruh kepala atau menyapu ubun? Saya sebut tadi bahawa yang wajibnya menyapu sebahagian kepala. Menyapu sebahagian kepala kat mana-mana saja bahagian kepala. Tengah boleh, depan boleh, tepi boleh. Tapi biasa depan je lah kita sapu kan. Tetapi yang sempurnanya, yang sempurna, sapu keseluruhan kepala. Macam yang saya dah tunjukkan contoh tadi. Baik, soalan, adakah dibolehkan berwuduk dengan cara membasuh muka sekali, tapi anggota lain dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali? Ini dia sebut bilangan. Bilangan berwuduk. Wuduk ni bilangan ada berapa? Baik, dia begini wuduknya. Yang wajibnya adalah kita bagi kena air, katakan sekali. Kalau sekali itu dah rata air, cukup sekali. Tapi kalau sekali tak rata, kita buat 2 kali. Bila buat 2 kali, sunat jadi 3 kali. Jadi sunatnya 3 kali. Tapi yang wajibnya sekali. Yang wajib sekali. Itu pun kalau meratakan air ke tempat anggota wudu, maka sekali sudah memadai. Kalau tak meratai air, maka dia nak kena pastikan kita kata ambil sekali lagi lah, mana 2 kali. 2 kali, tapi bila 2 kali dia sunat jadi 3. Namun begitu, kalau sekali pun dah rata, sudah memadai. Cuma
tetap sunat kita ambil 3 kali. Yang 3 kali itu sunat. Yang wajib itu sekali. Persoalan dia, muka ambil sekali, yang lain semua ambil 3 kali. Tak ada masalah. Asalkan dia menepati konsep wuduk. Konsep wuduk ni yang wajibnya kalau dia rata air sekali pun sudah cukup. Itu yang wajib. Yang sunat kita buat 3 kali. Cuma dia buat yang lain semua 3 kali. Kaki buat sekali ya. Sebab apa? Dia ada emergency, ada hal. Contohnya dia mau ambil cantik 3 kali, mari kaki ada hal, ada orang call ke, ada atas something, dia pun basuh sekali je. Maka tidak ada masalah asalkan wuduknya sempurna ataupun air wuduk tu kena pada anggota-anggota wuduk secara sempurna. So tak ada masalah. Boleh je. Mana-mana yang dia nak buat lah. 3 kali atau sekali. Baik. Disebut sini basuh muka sekali, tapi anggota yang dilakukan 2 atau 3 kali. Baik, kalau disebut 2 kali ni, kalau dia buat 2, disebut sunnahnya elok buat 3. Sebab innallah yuhibbul witir. Allah suka kepada witir, ganjil. Jadi walaupun 2 pun boleh sebenarnya. Boleh, bukan tak boleh. Tapi disebut sunnahnya daripada 2 baik 3. Jadi kita buat 3. Begitu juga kalau 3 tu tak sempurna wuduk lagi, ada tempat-tempat yang tak kena, dia buat 4 kan. Kalau buat 4 baik 5. Begitu. Jadi mengganjilkan itu merupakan satu perkara yang sunat. Namun begitu jangan lebih sangatlah, 3 kali cukuplah. Dan itu yang sunatnya. Kalau lebih ni takut jadi apa? Jadi was-was. Ramai juga sahabat-sahabat kita yang was-was. Jadi satu peringatan kepada kita juga, was-was ni daripada syaitan. Kita jangan ikut sangat was-was itu. Ni ambil wuduk, saya pernah tengok sahabat-sahabat sekalian, ada orang muda lagi, dia basuh muka tu mau dah ada 20 kali. Ni bukan sekali 2 dah, 20 kali dia basuh muka, lepas basuh, lepas basuh. Dia menggunakan air kolah sampai penuh basah. Yang kata badan tu badan dia ni, baju-baju ni basah habis. Sebab apa? Was-was. Saya pun tak tahu macam mana. Kalau saya bagi pandangan macam ni lah, terjun tu hilang golah tu lah senang. Selam tu hilang golah tu. Kalau macam tu. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada soalan ni. Soalan seterusnya, bagaimana seorang wanita nak mengambil wuduk di tempat yang terbuka? Ni wanita ni dia kena jaga-jaga sikit buat wuduk ni. Sebab tempat terbuka, dia jangan buka aurat di depan yang bukan mahram. Jadi kok mana pun dia nak kena cari tempat-tempat yang agak terlindung, supaya dia tidak buka aurat yang dapat dilihat oleh yang bukan mahram. Jadi wuduk tu tak apa dah ni. Ni satu lagi perkara lain, membuka aurat di tempat yang boleh dilihat oleh yang bukan mahram, itu hukumnya haram, berdosa. Maka dengan sebab itu kena carilah. Dan hari ni insya-Allah mana-mana tempat wuduk, kalau wanitanya dia akan ada special tempat yang kita kata terlindung daripada orang. Jadi tak ada masalah lah perkara tersebut. Ataupun kalau tidak ada tempat, masuk bilik air lah. Walaupun bilik air itu kata ulama kata makruh ambil wuduk, tetapi oleh kerana tidak ada tempat daripada berlaku perkara haram, makruh pun tak apalah, kita ambil wuduk dalam bilik air. Sudah tentulah orang tak tengok kan. Ataupun orang bukan mahram tak ada dalam bilik air tu, semua wanitanya. Setakat di Malaysia tuan-tuan, bilik air ni dia asing, laki-laki, perempuan tak campur, tidak ada masalah dekat situ. Baik, soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah rambut sideburn adalah sebahagian daripada wajah yang perlu dialirkan dengan air semasa wudu? Ini soalan orang perempuan ni, bukan soalan lelaki ya. Orang perempuan ni tanya pasal sideburn. Persoalan pertama saya nak tanya, orang perempuan ni ada sideburn tak? Memang para ulama sebut, okey, saya beritahu kaedah ya. Kita menyapu muka kan, muka ni daripada tempat tumbuh rambut sampai sini, dan daripada sini anak telinga ni sampai anak telinga ni. Ini had kawasan muka. Okey, had kawasan muka ni, mana-mana tempat yang ada tumbuh rambut, tumbuh bulu, maka bulu tu termasuk yang kita nak kena sapu dia, kita kena basuh dia. Begitu juga janggut-janggut ni, kalau orang yang tebal janggut dia kena basuh juga. Tetapi kalau tebal sangat, cukup dia menyelati macam tu, menyelati. Dia tak perlu nak sampai ke kulit sebab dia tak mampu, dia tebal kan, macam orang Pakistan kan. Itu tebal, orang Arab tebal.
Macam Melayu ni tak ada apalah, ada sikit ya ni, sikitnya, jadi tak ada masalah lah kan. Baik, jadi mana-mana bulu kena. Orang perempuan sideburn itu adakah tumbuh di kawasan kepala atau muka? Itu soalan. Macam orang lelaki mana sideburn? Sideburn dia akan turun sampai jadi jambang. Itu di bahagian janggut yang berada di kawasan muka. Tapi orang perempuan, wallahu alam tuan-tuan, bagi saya orang perempuan ni dia bukan sideburn, dia rambut saudara. Kecuali lah kalau bulu tu memang di kawasan muka. Kalau memang sure dia tumbuh di kawasan muka, memang kena basuh. Tetapi sah-sah kita tengok dia rambut, dia bukan sideburn pun, dia rambut kan. Sebab kalau sideburn tak panjang macam tu. Sideburn ni dia melekat di muka macam tu, itu sideburn. Dia melekat di muka macam orang lelaki ni. Tapi kalau panjang berjurai itu, tidak ada orang sideburn panjang berjurai gitu tuan-tuan, tak ada. Jadi yang tu bagi saya adalah rambut. Bila rambut ni dia tumbuh dia bukan di kawasan muka. Rambut ni tumbuhnya dalam kawasan kepala. Jadi dia tak masuk anggota yang wajib basuh. Ketika mana basuh muka, so jangan risaulah. Itu dia, itu kaedah yang saya sebut tadi. Kaedahnya rambut ataupun bulu yang tumbuh di kawasan muka barulah wajib dibasuh. Tetapi kalau rambut, bulu yang tumbuh di kawasan kepala, maka itu dia tak wajib dibasuh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, banyak rupanya persoalan-persoalan yang tuan-tuan kemukakan. Terima kasih saya ucapkan, dan sebenarnya banyak lagi info yang kita boleh dapat daripada buku ni. Terutamanya perbincangan kita dalam Kuliah 2 Express ni, kita petik daripada buku ni. Banyak yang saya nak bincang tapi masa tak mengizinkan sebab nama pun Express kan. Jadi kita terpaksa cut lah. Nanti kita bincang lain kali insya-Allah bagaimana tentang balutan. Hari ni ramai yang sakit hospital, nak ambil wuduk tak tahu macam mana. Nak tayamum ke, wuduk saja ke, nak sapu atasnya saja ke, kena tayamum ke. Jadi ini juga penting untuk kita ketahui, dan memang ada pun dibincangkan. Cuma insya-Allah nanti kita akan bincangkan dalam kuliah 2 kita. Kuliah 2 Express kita, nama pun Express, saya tak lama-lama. Kalau lama-lama dia akan menghilangkan nama Express itu. Jadi mudah-mudahan sikit perbincangan kita pada kali ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, insya-Allah nanti kita akan jumpa lagi pada siri-siri yang berikutnya. Untuk kali ini sekadar itu dulu. Apa yang baik datang daripada Allah. Salah-salah saya maaf sekian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sekolah dah nak start? Risau kan? Jangan risau. Dengan adanya promosi Back to School dari galleryonline.com, semuanya mudah. Pilih buku atau barang yang korang suka, add to cart dan bayar. Mudah kan? Pengantaran? Jangan risau. Mereka semua akan pastikan barang yang anda order akan dipost pada hari yang sama anda membeli. Dah sampai. Zaman sekarang ni tak payah susah, beli online je. Nak lagi sekarang musim Covid, bahaya tau keluar. Apa susah, beli je dekat galeri online. Mudah, pantas dan juga murah. Kedai buku haruslah Galeri Bookstore. Sekolah dah nak start? Risau kan? Jangan risau. Dengan adanya promosi Back to School dari galleryonline.com, semuanya mudah. Pilih buku atau barang yang korang suka, add to cart dan bayar. Mudah kan? Pengantaran? Jangan risau. Mereka semua akan pastikan barang yang anda order akan dipost pada hari yang sama anda membeli. Dah sampai. Zaman sekarang ni tak payah susah, beli online je. Nak lagi sekarang musim Covid, bahaya tau keluar. Apa susah, beli je dekat galeri online. Mudah, pantas dan juga murah. Kedai buku haruslah Galeri Bookstore.
Sekolah dah nak start? Risau kan? Jangan risau. Dengan adanya promosi Back to School dari galerionline.com, semuanya mudah. Pilih buku atau barang yang korang suka, add to cart dan bayar. Mudah kan? Pengantaran